Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بداه الخاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين علمنا تأويل واهدنا الصراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid, ahli jawatan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kita nikmat yang sangat besar dapat untuk melapangkan masa beribadah dan sama-sama dapat kita ni memenuhi ruang antara maghrib isyak ni dengan majlis ilmu. Kata Nabi SAW, orang yang menanti solat selepas solat, dia habis sembahyang maghrib dan dia menunggu pula isyak, disebut sebagai orang yang menanti solat selepas solat. Dia akan dapat dua doa dari malaikat. Doa pertama malaikat doakan untuk tuan-tuan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang i'tikaf. Kemudian malaikat doakan lagi, Allahumma arhamhu, ya Allah, kasihanilah orang-orang yang i'tikaf. Mudah-mudahan tuan-tuan kita beristiqamah berada di rumah Allah sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, malam ni saya nak baca hadis Nabi tentang tanda-tanda orang yang bahagia ni, tentang orang-orang yang Allah kurniakan kebahagiaan pada dia. Orang nak mikir bahagia tu duduk kat duit, duduk kat kesenangan ni. Tengok kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Haddatsana Muhammad bin Kathir qala akhbarana Sufyan an Habib bin Abi Thabit qala haddatsani Jumailun an Nafi' bin Abil Harith an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'il muslim al maskanul wasi'u wal jarus salih wal markabul hani. Daripada Nafi' Ibnu Abdul Harith radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara kebahagiaan bagi seorang muslim itu
adalah tempat tinggal yang luas, jiran tetangga yang soleh, dan kenderaan yang selesa. 3 kata Nabi SAW. Kalau siapa nak ukur dia ni bahagia tak bahagia, Nabi suruh tengok 3 benda ni ada tak pada kita. Yang pertama kata Nabi, tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal luas tu luas tara mana tuan-tuan? Rumah besar ke? Banyak bilik ke? Living hall dia besar ke? Ramai orang boleh datang ke? Apa yang dimaksudkan tempat tinggal yang luas tuan-tuan? Maksudnya tempat tinggal yang luas, yang luasnya adalah keberkatan Allah Ta'ala. Rumah yang luasnya adalah manfaat yang boleh didapati di rumah tu. Itu yang dikatakan rumah yang luas tu. Bukan rumah luas tu rumah besar, bukan. Tapi keberkatan yang luas yang ada dalam rumah tu. Sebab itulah kerja kita setiap hari, rumah kita tu kena sentiasa menjemput berkat-berkat ni, keberkatan tu masuk dalam rumah. Antara tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata siapa yang membaca Al-Quran di rumahnya, dia menjemput malaikat masuk ke dalam rumahnya. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, dia menghalau malaikat daripada memasuki rumahnya. So kalau nak dapat rumah yang luas, berkatnya luas, rumah tu setiap hari kena ada bacaan Al-Quran. Mesti ada bacaan Al-Quran. Bila nak membaca, fikirlah sendiri. Kalau nak rasa rumah tu tenang, anak isteri dia tak bergaduh, tak selesai faham, elok, walaupun ada masalah yang besar dalam rumah. Rumah kita ni tuan-tuan, kadang-kadang masalah anak, masalah sakit tak sihat, ni semua masalah ujian daripada Allah. Tapi macam mana datang ujian pun, rumah tu tetap tenang. Tenang sangat kat rumah tu. Walaupun rumah tu taklah besar mana, tapi sebab malaikat berada dalam rumahnya, dengan sebab ahli keluarganya membaca Al-Quran, itulah antara rumah yang luas keberkatannya. So Quran jangan tinggal untuk kita baca. Kemudian apa lagi yang disebut tentang rumah-rumah ni tuan-tuan? Tentang rumah yang dikatakan rumah yang luas ni, luas keberkatannya. Ingat tuan-tuan muslimin muslimat, rumah-rumah orang yang tidak solat di dalamnya, rumah yang orang yang tidak ada solat di dalamnya, muslimin muslimat, yang tu juga kita nak kena faham. Jadi Quran ni rumah yang tidak dibaca, yang tidak ada orang bersolat di dalamnya, sama ada solat wajib ataupun solat sunat. Nabi sebut dalam hadis, kat rumah masing-masing kata Nabi kena ada satu ruang untuk kita bersendirian dekat ruang tersebut. Dan tempat ruang tersebut kata Nabi, tempat bermuhasabah, tempat yang sampai kita boleh mengalirkan air mata. Rumah yang macam ni tuan-tuan muslimin muslimat, rumah yang macam ni, ayat ni disebut oleh Nabi SAW, rumah yang sentiasa bercahaya dengan ibadah kepada Allah. Maknanya dalam ruang rumah kita ni mesti ada ruang kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukanlah mesti ada satu tempat yang khusus, tapi setidak-tidaknya ruang tamu rumah kita tu, kalau rumah tak besar mana, ruang tu terhad, kita boleh gunakan ruang tamu rumah kita tu satu ruang khas untuk satu keluarga beribadah kat sana. Muhasabah ada dekat sana, ada air mata yang menitis pada malam-malam qiyamul lail. Rumah yang luas keberkatan, rumah yang luas kasih sayang Allah Ta'ala duduk dekat situ antaranya. Dan dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah Ta'ala cerita tentang keluarga yang bahagia ni, yang kata Allah Ta'ala cerita bagaimana bentuk keluarga tu dalam Al-Quran. Bila Allah Ta'ala kata rumah tu rumah yang ada mawaddah warahmah, ada kasih sayang dekat sana, ada ketenangan dekat sana, dan dekat rumah tu juga antara ahli keluarga ni
dia ada rasa simpati antara satu sama lain. Contoh tuan-tuan muslimin muslimat, orang ni simpati kalau ada suami sakit, isteri sakit, suami sakit, isteri simpati kat suami, dia nolonglah, buatlah apa yang patut, masak, suap gitulah. Benda boleh buat benda ni tuan-tuan muslimin muslimat, yang boleh hidup sayang, ihsan pada pasangan ni. Bila ada rasa sayang kepada pasangan, adalah rasa nak buat baik dengan pasangan. Tapi kalau bergaduh laki bini ni tuan-tuan, bergaduh laki bini, jangan kata nak siapkan makan minum, sakit pun tak layan dah jika masalah tu besar sangat dalam keluarga. Benda itulah yang menyebabkan rumah tu rasa sempit. Walaupun pada pandangan mata kasar besar je rumah tu, tapi jadi sempit rumah tu. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya jumpa kes budak-budak, anak orang bandar, anak orang senang ni lah, budak-budak. Kita ni duk banyak program-program dengan orang dewasa, dengan orang swasta, kerja swasta, kerajaan, dengan anak-anak ni. Sepanjang saya jumpa dengan orang-orang ni tuan-tuan muslimin muslimat, ialah orang cerita minta pendapat, nak selesai masalah anak gitu gini. Antara yang saya tak lupa lah, cerita yang saya ingat, yang saya nampak dengan mata kepala saya, seorang budak perempuan dalam program tu tuan-tuan, ada ustazahnya cek dekat dia punya lengan tangan ni, kena macam berhiris, dia berhiris gitu, berhiris tu pula bukannya sekali tapi banyak kali. Panggillah budak perempuan tu, apa masalah awak sebenarnya ni? Dia macam dia sakitkan, dia cederakan diri dia sendiri, dia cederakan gigi tangan tu. Bincang, tanya, nak tahu apa masalah kau sebenarnya. Rupanya tuan-tuan muslimin muslimat, dia protes dengan ayah dia. Ni ayahnya punya perangai, dia protes. Kenapa dengan ayah kamu? Dia kata ayah dia ni, duit memang dia bagi dekat mak, duit memang dia bagi dekat anak. Mak ni kalau tang duit tak cerita apalah, semua dia bagi. Tapi bapak ni jarang ada dekat rumah, jarang balik rumah. Dan kalau dia balik tu pula asyik marah dekat mak sampai pukul mak. Anak juga kena marah. Anak kata apa masa kita buat sesi tu, duit kalau semata-mata bagi duit, tak bagi kasih sayang kan, sampai mak kena pukul. Dia tunjuk protes dekat ayah dia. Dia nak tunjuk protes dekat ayah dia. Duit bukan segala-gala, dia kata. Betul nak hidup kena ada duit, tapi berapa ramai orang duit tak ada pun masih boleh bahagia. Bukanlah kata duit tu tak ada, duit tu ada bukan tak ada, tapi taklah semewah orang lain, boleh tak bahagia? Protes anak tu dengan bapak dia yang jarang balik, tapi bila balik asyik nak pukul mak, nak marah anak. Anak tu toreh tangan tu. Patutlah masa program malam tu dia muhasabah, program dengan budak-budak masa tu. Sekolah menengah, sekolah menengah. Budak umur 16 tahun, 17 tahun. Masa buat muhasabah tu, budak tu tuan-tuan, kalau tengok dia punya muka dia tu, keras betul hati dia. Keras hati. Sentuh pasal mak bapak, pasal mak ayah dosa semua, anak yang lain boleh terasa lah, boleh menangis. Tapi dekat budak perempuan, bukan budak lelaki, budak perempuan ni keras betul hati dia. Patut keras hati dia. Rupanya dia protes dengan ayah dia sampai dia toreh tangan dia begitu. Bukannya nak orang susah, nak orang senang. Akhirnya tuan-tuan muslimin muslimat, kita nak kata apa? Rumah besar sekalipun, ada pembantu rumah sekalipun, boleh beli apa yang dia nak sekalipun, belum ada jaminan lagi anak kita boleh bahagia. Ni cerita budak-budak, cerita anak-anak ni tuan-tuan, cerita budak-budak. Termasuk jugalah kes ada seorang budak perempuan. Ini semua tuan-tuan perempuan, kes yang berlaku dalam kawasan bandar, area kita je sini, area kita ni yang berlaku dekat tengah bandar ni tuan-tuan. Budak perempuan. Tapi banyak kes ni budak perempuan, budak lelaki ni kurang sikit. Laki ni, budak lelaki
Kalau mak bapak buat hal pun, dia buatlah hal dia sendiri. Perempuan tak boleh. Perempuan ni, kalau mak bapak dia buat hal, dia punya terkesan dengan perangai mak bapak dia tu memang efek pada perangai dia. Ada seorang perempuan ni, dia buat kes besar dekat sekolah. Padahal budak tu budak baik, bukan budak jahat pun. Bukan budak yang buat masalah, budak baik. Entah macam mana hari tu dia buat hal dekat sekolah. Adalah kes yang dia buat. Yang kes yang dia buat tu menyebabkan pengetua kena panggil mak bapak datang ke sekolah. Tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, kita ni kalau sampai cikgu panggil mak bapak datang ke sekolah, maknanya besar sangatlah salah anak kita tu. Kalau sampai mak bapak kena panggil, memang besarlah salah anak tu. Setakat anak tak datang sekolah sehari dua hari, dia tak panggil mak bapak. Tapi kalau 10 hari, 20 hari dia panggil lah mak ayah datang. Banyak sangat pula tak datang tanpa sebab. Ada sebab tak apa lagi. Maknanya kalau pengetua tu panggil mak bapak tu datang, besarlah salah tu. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila panggil mak bapak tu datang, budak perempuan ni tadi tuan-tuan muslimin muslimat, bukan nampak takut. Biasa budak-budak kalau mak bapak kena panggil, takut dia, menggigil dia budak ni. Budak ni dia boleh seronok, boleh senyum-senyum lagi dia. Orang pun confuse, pengetua pun confuse. Ni pengetua ni cerita kat saya program kan, sebab program dengan guru-guru dia cerita pengalaman-pengalaman dia kata. Tanya budak perempuan tu, awak ni tahu tak, orang panggil mak bapak awak kat program ni, kat pejabat ni, nak beritahu awak buat salah ni. Awak buat salah. Bukannya awak buat benda baik, awak bukannya dia yang buat salah. Tapi sebab kesalahan awak ni besar, sepanggil mak bapak awak, tapi awak boleh senyum je. Apa kata budak tu? Cikgu dia kata, hari ni cikgu adalah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Lagi terkejut pengetua. Bahagia tang mana pula engkau? Sekolah nak ambil tindakan dekat engkau ni, kau boleh rasa bahagia. Kenapa cakap macam tu? Apa kata dak umpan tu? Cikgu dia kata, dah lama sangat saya nak momen macam ini. Hari ni saya dapat. Hari ni saya dapat kumpulkan mak dengan ayah saya dalam satu tempat, dia kata. Allahu akbar tuan-tuan. Saya nak sangat mak bapak saya sekali jumpa dengan saya, dengan semua sekali. Tak pernah dapat pun, dia kata. Rupanya mak bapak dia dah bercerai dah. Tuan-tuan muslimin muslimat, bercerai-bercerailah mak bapak. Memanglah berpisah mak bapak kan. Tapi anak berpisah dengan mak bapak, anak tak pisah dengan mak ayah, tetap anak kita. So kena mikir, mak ayah kalau bercerai, ditakdirkan bercerai, macam mana nak bagi anak tu tak rasa bercerai sama. Budak tu dia buat hal sebab dia nak dapat kasih sayang daripada mak ayah ni. Tak tahulah anak tu duduk kat mana, sebab tak ingat dengan siapa, dengan mak bapak. Yang penting saya nak beritahu tuan-tuan muslimin muslimat, pada anak tu bercerai mak bapak, bapak bagi rumah kat mak, dia bagi duit pergi macam-macam. Betul anak perlukan duit untuk nak survive, tapi anak juga perlukan bapa untuk nak dapat kasih sayang. Tuan-tuan muslimin muslimat, dengar Nabi sebut pasal bapa, cerita bapa dengan anak perempuan. Cerita bapa dengan anak perempuan ni tuan-tuan. Keluar hadis Nabi, Nabi sebut dekat bapa-bapa. Nabi tak sebut dekat mak, Nabi sebut dekat bapa. Ayah yang memiliki 3 orang anak perempuan, direct Nabi sebut. Nabi kata seorang bapa yang memiliki 3 anak perempuan, yang dia sabar dengan karenah anak perempuannya. Anak perempuan dia buat hal, dia sabar dengan karenah anaknya. Kata Nabi, wajib dia sabar dengan anaknya dan dia didik anak dia. Dia sebagai pelindung kepada anak dia. Kata Nabi SAW, wajib bagi bapa ini syurga buatnya. Anak ni tadi, anak perempuan itu tadi, pada hari kiamat menjadi perisai kepada ayahnya daripada disambar dengan api neraka. Sahabat tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, kalau kami ada 2 anak perempuan bagaimana? 1 anak perempuan bagaimana? 2 sekalipun, 1 anak perempuan sekalipun, tetap juga dapat ganjaran. Jika bapa tu dia didik anak dengan penuh sabar, dia melindungi anak dia. Tu hadis Nabi sebut. Kenapa sampai macam tu sekali hadis
Yang Nabi kata bapa yang ada anak perempuan, jaga anak perempuan tu betul-betul. Yang ni bersangkutan dengan kisah Arab Jahiliyah ni tuan-tuan. Arab Jahiliyah dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, orang Arab ni tuan-tuan malu dapat anak perempuan. Pada orang Arab ni bahasa kasarnya, anak perempuan ni bawa sial pada dia. Kalau kami ada anak perempuan, malu sangat kami, dia kata. Yang jadi malu tu sebab apa? Sebab budaya Arab Jahiliyah, anak perempuan ni jadi pelacur, jadi perempuan zina. Dia yang meletakkan martabat tu, bukannya Islam. Zaman dia yang buat macam itu. Sebab tu bapa-bapa yang ada anak perempuan, kalau lahir anak perempuan zaman Jahiliyah, ada yang sampai tak keluar rumah pun malu dapat anak perempuan. Lagi dahsyat, bunuh anak perempuan sebab malu. Islam datang, Nabi kata dekat bapa-bapa Jahiliyah ni, engkau ada 3 anak perempuan, syurga untuk engkau. Engkau ada 2 anak perempuan, syurga untuk engkau. Islam datang, angkat kedudukan anak perempuan. Tapi dengan syarat, bapa yang macam mana ni? Dia cek aurat anak perempuan dia, okey tak okey, pakaian ikut syariat ataupun tidak, anak keluar malam bagi tak bagi, anak duk berkapal, kenapa dibiarkan anak begitu? Bertunang lah, tapi kenapa nak sampai berdua kulu-kilir? Ni bapa yang jaga anak. Kakak, ni bukan yang tak bagi, tak sesuai lagi kakak. Kakak pakaian ni okey, cumanya nak kena labur sikit. Ni bapa. Ayah yang macam ni Nabi sebut dalam hadis, dia yang sabar dengan karenah anak dia. Dia sebagai pelindung anaknya dari segi pakaiannya, ibadahnya, pergaulannya. Dia sebagai pelindung. Kata Nabi SAW, untuk bapa ini wajib baginya syurga. Anak perempuannya menjadi perisai buat mak bapak ni. Tu Nabi sebut tentang mak ayah yang memiliki anak perempuan, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, perempuan ni sebenarnya Nabi kata adalah perhiasan kepada dunia. Termasuk anak perempuan kita, perhiasan dalam rumah kita sebenarnya. Rumah tuan-tuan yang bahagia gini. Kemudian apa kata Nabi SAW tentang tanda-tanda bahagia ni? Kata Nabi SAW, bila Nabi cerita tentang bahagia, selain di antara kebahagiaan bagi seorang Muslim adalah tempat tinggal yang luas, jiran tetangga yang soleh. Kita cerita pasal jiran yang soleh ni pula tuan-tuan. Muslimin muslimat, Nabi kata, bila Nabi sebut dekat kita tuan-tuan, antara tanda orang yang bahagia adalah jiran yang soleh. Nabi ajar kat kita ni kalau nak beli rumah, nak pindah rumah, tengok yang pertama jiran. Ni siapa rumah sebelah ni depan ni siapa, belakang ni siapa. Kena tanya jiran tu, tanya orang sekeliling tu, surau dia macam mana, masjid dia macam mana. Kena ambil tahu pasal benda tu. Anak kita kalau nak beli rumah, kita sebagai bapa guide anak kita, tengok jiran tu siapa. Okey, jiran yang soleh. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi ajar kepada kita, rupa-rupanya ada doa yang Nabi ajar kepada kita. Kalau siapa nak dapat jiran yang baik, kita dah pindah kat Putra Haid, jiran kita pun dah ada dah sekarang ni siapa jiran kita. Kalau dia tak elok sekalipun jiran tu, Nabi ajar kat kita satu doa. Doa ni mudah-mudahan jiran kita tu berubah jadi baik. Yang dah baik kekal jadi baik, istiqamah lebih baik. Yang tak baik ini pula kita doa, ya Allah, mudah-mudahan jiran yang tak baik ni berubah. Tuan-tuan tengok Nabi ajar satu doa. Yang ni tuan-tuan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana min du'ain Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril qumqam, inna jarad dunya yatahawal. Nabi bacakan doa, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada jiran yang buruk di akhirat, kerana sesungguhnya jiran dunia akan sentiasa berubah-ubah. Tuan-tuan,
Saya baca doa ni, tuan-tuan ikut sama-sama. Malam ni saya ijazahkan tuan-tuan dengan doa daripada hadis Nabi ni. Kita tanda tangan sama-sama agar Allah kurniakan kepada kita jiran baik dunia akhirat. Jiran yang baik dunia dan akhirat, insya-Allah. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksud doa tu? Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada jiran yang buruk di akhirat. Di akhirat pun Nabi dah ajar kita. Okey, jiran buruk akhirat ni maksudnya apa tuan-tuan? Jiran yang dicampakkan ke dalam neraka ni. Kalau Nabi kata hari akhirat aku berlindung daripada jiran yang buruk, jiran buruk tu dalam neraka, maknanya kita pun dalam neraka samalah. Sebab berjiran dengan jiran yang buruk. Maknanya Nabi ajar kat kita, apa lawan jiran yang buruk? Jiran yang baik. Ya Allah, aku berlindung daripada jiran yang buruk. Maksudnya apa? Bagilah dekat aku jiran yang baik, ya Allah. Sebab jiran yang baik ni duduknya dalam syurga. So Nabi minta kat kita, ya Allah, kami mohon jiran yang baik, ya Allah, dekat akhirat. Maknanya jiran yang baik tu orang dalam syurga lah. Dan kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya jiran di dunia akan sentiasa berubah-ubah. Nabi ajar kat kita pula, kurniakan kepada kami jiran yang dekat dunia ni, ya Allah. Jiran yang berubah-ubah, kalau jahat jadi baik jiran tu. Jiran boleh betul ansur. Kalau semua orang doa-doa yang sama, doakan kurniakan kami jiran yang baik, insya-Allah satu taman perumahan kita jiran baiklah. Bila semua orang mendoakan dengan doa yang baik-baik untuk jiran masing-masing. Nabi ajar kita doa. Tuan jiran ni pun satu hal juga kan. Kita kadang-kadang duk jaga hati dia. Dia tak jaga hati kita kadang-kadang pun. Biasalah kalau kat taman perumahan, rumah perumahan tuan-tuan, antara masalah dengan jiran ni apa? Masalah dengan jiran ni antara yang paling besarnya apa tuan-tuan? Satu, parking kereta. Masalah betul parking kereta tu. Sama ada, yelah, antara pintu rumah dengan pintu rumah pun berapa sangat jarak dia pun kan. Tapi dia parking kat situ tu sampai menghalang pula pintu kita nak masuk kereta pula. Itu satu. Belum cerita parking kosong lagi. Kan jalan mati kat ujung biasa kan. Orang parking kat tepi-tepi tu boleh bergaduh juga kat situ. Belum cerita jiran lagi pasang pula atap kat situ. Tanah tak ada siapa kan. Mulalah berebut kat situ pula. Itu belum cerita lagi yang tanam pokok depan rumah, daun dia terbang dekat orang. Buah dia tuan rumah tu lah yang ambil. Seronoklah dia makan buah mangga tu tak. Tapi daun ni kita pula yang kena kemah pula. Tu satu hal pula kat situ tu. Kita pun duk tengoklah buah mangga tu, kami lawa buah tu. Sikit pun tak diulurnya. Tapi sampah bersepah rumah kita. Tu satu hal juga jiran macam itu. Belum lagi cerita yang bila kucing. Kucing kami cantik lagi. Kalau dalam grup WhatsApp taman tu, setiap hari keluar cerita, nampak tak kucing ni, nampak tak kucing ni, nampak tak kucing ni. Sampai keluar pula iklan kucing hilang, siapa dapat bagi kucing ni 5,000. Kat taman saya baru ni, bukan kucing, burung kakak tua. Ada orang bela burung kakak tua. Memang cantik burung tu. Kat tempat saya tuan-tuan, masjid tempat saya sebelah tu tanah lapang. Dekat situ memang akan ada grup, setiap weekend tu grup yang bela burung kakak tua ni. Dia lepaskan burung tu, lepas tu burung tu datang balik. Tapi tak macam mana burung tersekor, burung tu lepas, tak tahu lepas ke mana. Dia kata siapa jumpa, dia nak bagi 5,000 dia kata. 5,000 harga burung. Mungkin harga burung tu lebih lagi lah kot. Berbalik juga bela burung ni. 5,000 kalau jumpa dia kata. Ni kucing. Hilang mencari kan. Tapi bersepah berak kat rumah orang.
Sakit jiwa tak kucing berak ni? Yang lagi best tuan-tuan, bukan setakat dia berak depan rumah orang tu, dekat pagar, dekat pasir-pasir tu. Dia berak atas kereta orang pun ada. Atas kereta orang dia berak. Tengoklah gambar tu, saya kata saya punya kucing lah ni kan. Dekat wiper tu dia berak tu. Dekat cermin depan dekat wiper tu. Oh, boleh tahan juga kucing tu. Biasa kucing ni kalau berak pasir-pasir, tempat pasir kan. Sekarang kucing ni tempat licin boleh dia berak dah. Orang boleh kucing satu hal juga. Kan? Jaga tuan-tuan. Jaga. Tuan-tuan, muslimat. Benda ni berlaku zaman Nabi pun sekalipun. Cerita jiran menyakiti hati jiran. Menyakiti hati jiran. Bukan tak berlaku. Itu belum cerita lagi yang rumah dia seorang ada home theater tu. Kalau pasang lagu tu, satu taman tu dengar dia buat tu. Tu satu cerita pula kan. Belum cerita satu rumah ada 4-5 biji kereta. Bersepah-sepah kereta dia kat situ. Menyakiti hati jiran tuan-tuan. Zaman Nabi berlaku benda ni tuan-tuan. Dah tegur tapi tak berubah. Cakap tak berubah juga. Akhir sekali Nabi kata apa? Kau letak je sampah-sampah dekat depan rumah dia, Nabi kata. Biar dia rasa pula. Payah sangat nak ditegur orang macam ni. Tuan-tuan muslimat. Tuan-tuan muslimat. Cerita pasal jiran ni tuan-tuan, kita kena ingat orang-orang yang menyakiti hati jiran ni. Menyakiti hati jiran. Orang yang menyebabkan berlakunya pergaduhan. Hadis daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak akan masuk syurga sesiapa yang jirannya tidak aman daripada gangguannya. Tidak akan masuk syurga, kata Nabi, selagi mana jiran ni menyebabkan orang sebelah rumah tu tak pernah aman, tak pernah tenang. Asyik ada je masalah, asyik tak puas hati je kadang-kadang. Sebab tu tuan-tuan muslimat, hadis ni nak beritahu kita apa? Setakat kita sembahyang dekat masjid, ni cerita nak bagi mudah faham. Ni semua orang masjid 5 rakaat tak tinggal sembahyang dekat masjid. Ni semua orang ni bagus-bagus. Solat sunat tak tinggal. Puasa Rejab dia buat, Qiyamul Lail dia buat. Tapi kehebat ibadah dengan Allah sekalipun belum tentu ada jaminan syurga kalau dengan sebelah rumah kau pun kau tak baik. Kau jangan bangga dengan ibadah Qiyamul Lail kau. Kau jangan bangga dengan sedekah ratus ribu juta kau. Tapi dengan jiran, langsung kau tak jaga hati jiran. Langsung kau tak fikir perasaan jiran. Kau pasang muzik kuat-kuat, kan? Kucing kau bersepah macam itu. Itu belum cerita lagi caci maki jiran, mengaibkan jiran, buka cerita jiran. Itu belum masuk cerita tu lagi tu. Muslimat, rupa-rupa tuan-tuan, syafaat Nabi SAW, kebanyakan syafaat Nabi yang Allah izinkan Nabi bagi syafaat untuk kita pada hari kiamat, kebanyakannya adalah yang berkaitan hubungan kita dengan manusia. Sedekah kita dengan orang, membantu orang, memberi keamanan kepada orang. Ini semua adalah syafaat-syafaat yang Nabi akan bagi kita pada hari kiamat. Nabi kata, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizanih fa in rajaha wa illa syafa'tulah. Barang siapa yang menyempurnakan hajat saudaranya di dunia walaupun dengan satu hajat, aku menanti orang ini di al-mizan, tempat timbang dosa pahala manusia. Kalau berat timbangan pahalanya, beruntunglah dia. Kalau ringan timbangan pahala, aku beratkan. Nabi beratkan orang yang ringan timbangan pahala. Atas sebab apa? Waktu dekat dunia hari itu, dialah orang yang banyak bantu orang, banyak nolong orang.
Ya banyak bertolak ansur dengan orang. Ni cerita dengan jiran pula tuan-tuan. Cerita dengan orang pula. Apa lagi tuan-tuan cerita dengan jiran ni? Hadis menceritakan tuan-tuan. Tadi yang ganggu jiran. Ni cerita pula macam mana kita dengan jiran yang bagi hadiah pula dekat kita. Hadis daripada riwayat Imam Bukhari an Amru ibn Mu'az al-Ashhali an jaddatihi anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al mu'minat la tahqiranna imra'atun min kunna li jaratiha walau qura'u syatin muharraqah. Daripada Amru ibn Mu'az al-Ashhali, daripada neneknya, bahawasanya nenek telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni hadis ni Nabi tujukan kepada orang perempuan. Walaupun kepada orang perempuan sekalipun juga terpakai dekat orang lelaki. Nabi kata, wahai kaum perempuan yang beriman, janganlah seorang daripada kalian meremehkan jirannya, yakni meremehkan pemberian jirannya, walaupun hanya kaki kambing yang dibakar. Tuan-tuan muslimin muslimat, yang ni ceritanya apa? Jiran bagi hadiah kat kita. Kenapa hadis ni direct Nabi sebut kepada jiran yang perempuan? Sebab perangai-perangai ni, meremehkan hadiah ni daripada jiran banyak berlaku. Benda simple-simple je tuan-tuan. Simple. Ni nak masuk Ramadan. Masuk Ramadan. Kita pun masak lah kan. Masak, orang sini masak boleh tahan juga kan. Contohlah dia masak nasi biryani ke sikit hari tu kan. Nak jamu orang makan lah. Lepas tu dia buat lah untuk family dia. Bagilah jiran sebelah rumah. Dapatlah sikit nasi biryani dengan ayam pun semua tu. Jiran tu pula nak balas apa pun tak tahu. Nak kata masak besar sangat pun tidak. Adalah sikit buah contohnya lah. Adalah kuih ke sikit gitulah. Bagi dekat sebelah rumah. Kita terima hadiah tu, makanan tu. Tuan-tuan muslimin muslimat, ni mulut jaga elok-elok. Buah je bagi dekat aku. Jangan macam itu. Kuih ni je bagi dekat aku. Aku bagi kau main lagi kan. Kuih macam ni bagi dekat aku. Tuan-tuan, Nabi tegur, jangan meremehkan pemberian daripada jiran. Nabi kata walaupun dengan kaki kambing. Kaki kambing ni tuan-tuan, kaki bukan ada isi pun. Kaki dibakar, hitam kaki kambing. Nabi nak beritahu zaman Nabi, zaman Nabi, kira kaki kambing ni tak ada nilai apa sangatlah pun. Bezalah dia punya peha kambing, badan kambing, isi dia. Ini kaki tulang gitu, hitam dibakar. Nabi kata sekalipun macam tu pemberian yang pada kamu melihat tak ada apa nilai, hargai, kata Nabi. Sebab mungkin itu yang dia ada untuk kita. Dan kita terima benda tu tuan-tuan, untuk menghargai ingatan dia kepada kita. Kena pula jiran tu susah. Tuan-tuan muslimin muslimat, ingat sekalipun kita ni orang senang, ada orang susah nak bagi duit kat kita. Dia nak menghargai kita ataupun nak bagi apa hadiah lah kat kita. Kita orang senang, tak perlukan bantuan pun, tak perlu pun. Yang kita ambil hadiah daripada dia bukan sebab kita nak sangat, tak, tapi menghargai pemberian dia kepada kita tu je. Tuan-tuan, kadang-kadang kita makan kat kedai luar, ada orang bayar kat kita, tak payah bayar. Alah, boleh bayar, jangan risau. Kita kan tak payahlah susah. Yang dibayar tu tuan-tuan, bukan sebab dia mampu, tak, nak ucap terima kasih je. Kan kadang-kadang ada orang susah kita bantu kan. Ada orang susah kita bantu, dia bagi kita kuih, dia bagi tu, itu yang dia boleh bagi je pun. Dia nak bagi duit tak, dia nak bagi. Yang dia bagi tu atas ingatan pada dia, itulah cara yang dia boleh bayar balik ataupun balas balik kebaikan kita. Terima.
Terima tu, terima kasih banyak lah bagi kat saya, ingat juga kat saya. Saya doakan mudah-mudahan ingat setiap kali kalau orang bagi apa-apa hadiah, penghargaan, niatkan, doakan mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu mesti main kat mulut kita. Itu Nabi sebut dalam hadis. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, sesiapa saja bagi hadiah kepada kita, walaupun kita tak perlukan pun hadiah tu, kita senang sekalipun, mampu sekalipun, terima atas sebab ingatan dia dekat kita. Kita terima bukan sebab kita tak mampu, kita mampu. Kita boleh beli lebih banyak, lebih hebat daripada dia bagi. Tapi menghargai orang, tu je. Kan, menghargai. Okay, tuan-tuan. Kadang-kadang benda ni pun antara ustaz pun buka juga kadang-kadang. Ada surau bagi tu, masjid bagi tu, kadang-kadang terlampau banyak dah bagi. Tuan-tuan muslim muslimat, saya duk berceramah kan, program bukan sekadar dekat masjid kan, saya buat training, duk ceramah solat hajat, kadang-kadang parenting apa semua, ceramah mana-mana tempat pun buah tu bersepak, memang banyak dah buah orang bagi kat kita. Kesanai tentang jiran-jiran yang menyakiti hati jiran tu tuan-tuan muslim muslimat. Saya nak tutup dengan satu hadis Nabi SAW tentang perbandingan antara jiran, amalan seorang yang berjiran ni tuan-tuan. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Yahya maula Ja'dah Abi Hubairah qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahli an-nar qalu wa fulanah tusalli al-maktubah wa tasaddaqu bi athwar wa la tu'dhi ahadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahli al-jannah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bertanya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah, bila sebut fulanah ni seorang perempuan. Hadis ni lagi sekali Nabi sebut tentang perempuan. Okey. Tuan-tuan, walaupun hadis ni Nabi sentuh pasal perempuan, sama juga Nabi sentuh tentang orang lelaki juga. Cumanya benda ni banyak berlaku dengan orang perempuan tu je. Okey. Ini bukan saya cakap, Nabi cakap Kan pun terasa pula saya cakap pasal perempuan, dia kata ni Nabi cakap. Apa Nabi kata, wahai fulanah, sesungguhnya fulanah, perempuan itu sering melaksanakan solat pada tengah malam, rajin qiyamul lail, dan berpuasa sunat pada siang hari. Dia berbuat kebaikan, banyak sedekah, banyak menolong orang, banyak kebaikan dan bersedekah, tetapi lidahnya sering menyakiti, yakni mengganggu jirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada kebaikan dalam dirinya dan dia adalah penghuni neraka. Allahu akbar. Ceritanya pahala begitu banyak. Sembahyang dia bagus, ibadah dia bagus, sedekah dia hebat, Quran dia baca, qiyamul lail dia bangkit. Orang kata serba-serbi orang ni tuan-tuan, dari segi dia dengan Allah tip-top, cantik. Kalau kita tengok dia punya ibadah kat masjid, subhanallah. Kita tengok dia datang masjid tu, paling awal datang masjid, solat sunat tak tinggal. Tapi satu dosa dia buat, kata Nabi, dia menyakiti hati jiran. Dia menyakiti hati jiran tuan-tuan. Apa kata Nabi kepada perempuan ni? Yang dia buat semua kebaikan-kebaikan tu, semua tak dikira sebagai pahala. Bahkan kata Nabi, dia dicampak ke dalam neraka dengan sebab satu dosa dengan jiran je tuan-tuan. Oh, hati-hati. Satu dosa dengan jiran, kau hebatlah sembahyang macam mana pun,
kau bangkitlah qiyam mulai sekalipun, sedekah tak macam mana sekalipun, kau jaga hubungan dengan Allah tapi tak jaga hubungan dengan jiran dekat rumah kita, yang kau buat tu tak dikira satu kebaikan, bahkan inilah perempuan dicampak dalam neraka ni. Kemudian sahabat tanyalah dekat Nabi, ada seorang lagi perempuan ni pula, kata sahabat, dia punya amalan tak banyak, dia cuma solat fardu dan bersedekah dengan gandum sahaja. Dia jaga sembahyang fardu, wajib tak jaga. Yang fardu dia buat, yang sunat tu sekali-sekali dia buat. Sedekah dia tak sehebat orang lain. Orang lain sedekah dengan dinar, dengan dirham, dengan duit. Dia bagilah sikit kuih kat orang, itu sedekah dia. Tapi kata sahabat, dia tidak pernah menyakiti hati jiran. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah daripada penghuni syurga. Dua situasi manusia, dia ibadah tak banyak pun, tara-tara biasalah buat ibadah tu, tapi amalan yang besar dia buat, jiran sebelah rumah tu dijaga hati baik-baik, tak ada nak bergaduh, boleh bertolak ansur, boleh berlapang dada. Dia bela kucing dalam sangkar kucing dia, orang tu bela kucing berak rumah orang kan, sakit hati jiran. Tuan-tuan nak di neraka orang macam tu, hati-hati. Orang bandar ni kucing boleh tahan juga, besar-besar kucing ni kan, jaga elok-elok. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya sebut tadi dah pasal benda ni. Tapi jangan ambil bulat-bulat pula hadis ni. Oh, kalau macam tu okey lah ustaz, sembahyang cukup-cukup tak pergi masjid pun tak apa, Quran tak baca sangat pun tak apa, sedekah sikit-sikit, janji jaga jiran, dah masuk syurga kan. Bukan macam tu maksud Nabi, tak. Kalau dibandingkan dua ni, lebih baik ibadah tu kurang tapi jaga jiran. Tapi yang paling baik, sembahyang bagus, qiyam mulai bagus, ke masjid rajin, sedekah bagus, dalam waktu yang sama dia jaga pula jiran dia. Dua kali ganda bagus orang ni. Yang ni tuan-tuan, tak payah cerita apa dah. Hari kiamat, buku catatan amalan tak buka pun, lalu depan malaikat, depan Allah, lalu macam itu je, tak ditimbang pun dia punya pahala dosanya. Dah tahu memang baik orang ni. Ini disebut dalam hadis tuan-tuan, orang yang dipercepatkan perjalanan pada hari kiamat. Yang disebut adalah hadis yang tidak dibuka dia punya buku catatan amalan, yang tidak diangkat pun al-mizan pada hari kiamat. Orang macam ni terus masuk syurga tanpa dihisap tuan-tuan. Inilah antara orangnya. Bukan setakat dia jaga ibadah dengan Allah, jaga juga ibadah, jaga juga dia punya hati jiran sebelah rumah dia. Tuan-tuan, kejap lagi nak sembahyang Isyak. Sebelah kita ni jiran kita ni, sebelah kita sembahyang ni jiran kita ni. Apa hak kita dengan jiran sebelah kita bila kita sembahyang? Nabi dah sebut dalam hadis, setiap kali kalau sembahyang, luruskan saf, rapatkan saf. Rapat, jangan jarak. Rapat tu tak semestinya bersentuh kaki, tak. Masuk rapat tu jangan ada jarak sangat, dekatlah dengan orang sebelah, tu adab. Adab dengan jiran tuan-tuan, orang sebelah kita. Kalau baca tu pula dalam sembahyang, jangan kuat baca. Betul rukun qauli tu memang telinga ni, rukun qauli baca Fatihah tu memang kena dengar. Tapi bukan dengar dengan kuat, tak. Yusma' sekadar didengar. Walaupun bacaan tu kita baca dengan keluar angin dekat mulut, janji dengar sikit bacaan, dah sah lah rukun qauli kita tu. Dia ulama ajar dalam mazhab Syafi'i, dia ajar macam mana rukun qauli ni tuan-tuan, yang dikatakan boleh dengar kita punya bacaan tu. Kalau kita letak tangan dekat dada, kita baca Fatihah slow sikit, Bismillahirrahmanirrahim, rasa bergetar dada kita tu kan, itulah cukup syarat rukun qauli tu disebut. Alhamdulillahirabbil alamin, rasa bergetar dada, cukup dah. Bukan nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ni member sebelahnya, member tu pula kan dah terikut kita baca Fatihah pula dah. Kita salah, dia pun salah sama. Itu jiran sebelah kita sembahyang. Belum cerita lagi berimpit sembahyang. Tayat akhir, member tu tepi tingkap, tepi pintu tu, sempit tempat dia. Sebelah tu kawan tu badan besar, nak juga duduk tayat akhir tuan-tuan. Agak-agak kat tepi tu macam mana orang tu bersandar tuan.
Mau pecah pintu tu dia buat tak? Berimpit macam tu. Dalam sembahyang pun kena jaga hati jiran kita. Bau mulut kena jaga, bau badan kena jaga. Itu sebab makruh. Orang yang mulut busuk ni makruh. Kalau dia makan petai, makan benda berbau, rokok contohnya, makruh sembahyang sebelah orang. Sebab tu kalau sebelum sembahyang datang berjemaah, kena wangi-wangi. Wangi tu pun kena tengok juga wangi. Ni kalau melampau sangat minyak dia tu kan, melampau sangat. Imam pun bening, orang sebelah pun bening, tu melampau lah pula tak. Ambil sikit-sikit je. Sebab minyak atar ni ada yang terlampau kuat bau dia. Memanglah sunatnya pakai wangi, tapi jangan wangi memeningkan orang. Cerita ni tuan-tuan, jiran dalam sembahyang. Engkau sembahyang dah bagus, hebat, tapi sebelah kau tak jaga, rosak pahala ibadah kita. Kalau dengan jiran sebelah rumah pun Nabi kata, kau sedekah macam mana hebat sekalipun, tapi tak jaga hati jiran, sia-sia sedekah kau. Apa beza tuan-tuan dengan sembahyang kita berjiran dalam jemaah kita ni? Sebab tu jaga elok-elok tuan-tuan. Okay? Ingat, syurga ni bukan setakat hablum minallah, tapi hablum minannas, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, jaga elok-elok. So mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sama-sama hidup dengan bahagia. Saya ulang balik, Nabi sebut dalam hadis, antara tanda orang yang bahagia tu apa? Pertama, rumah yang luas. Kita dah cerita pasal rumah yang luas. Kedua, jiran yang baik. Yang ketiga, kenderaan yang besar. Kenderaan ni tak dapat cerita sekarang, cerita kuliah yang akan datang. Kalau orang panggil saya lagi lah kan. Sebelum ni saya kuliah subuh kat sini, tapi saya tak mampu nak datang kuliah subuh tuan-tuan, saya minta maaf lah. Jadual saya sebelum ni kuliah subuh kat masjid ni, saya terpaksa tarik diri lah sebab jauh lah dari Kajang nak ke sini. Maghrib saya okey lagi. Kalau subuh ni saya terlambat bangun dah berak. Bukanlah takut terlambat bangun, kan kalau setiap minggu, setiap bulan lambat bangun marah lah orang kan. So saya tarik diri lah untuk kuliah maghrib. Tapi kuliah subuh, tapi maghrib insya-Allah ada ruang saya akan datang lah insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min du'ain istajabu lah. Rabbi ij'alna muqimas salah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ya Allah, jauhkan kami daripada ilmu tidak bermanfaat, hati tidak khusyuk, nafsu tidak puas, dan doa yang tidak dimakbulkan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ni hamba-Mu yang istiqamah melaksanakan ibadah salat berjemaah di rumah-Mu sampailah kami mati ya Allah. Termasuklah zuriat kami, anak-anak, cucu kami dan seluruh umat Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa napa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.